Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam pameran industri tradisi Brunei dan kali ini kita membawakan mengenai kelengkapan majlis perkahwinan. Dan apa yang kita ketahui, setiap hujung minggu di negara kita memang diadakan majlis akad nikah, majlis malam berbedak dan juga majlis persandingan, ambilan-ambilan. Dan di sini apa yang dapat kita saksikan ialah industri penyewaan kelengkapan perkahwinan. Dan apa yang kita ketahui, memang pengantin kita kalau tidak memakai ataupun mengenakan pakaian Brunei memang tidak sah lah. Kerana pakaian Brunei ini dengan keunikannya, dan inilah yang dapat kita saksikan ya, dengan keunikannya dan juga untuk memasang ataupun memakai benda-benda ini memang bukan senang, melainkan pertolongan ataupun dipakaikan oleh mak andam. Inilah antara kelengkapan yang ada khususnya untuk malam berbedak. Dan selain daripada itu juga pameran yang ada di sini dengan adanya dipamerkan pakaian khusus untuk mempelai kita. Dan maklum sajalah di negara kita Brunei Darussalam menitik beratkan pakaian khusus untuk pengantin. Misal kata ini, inilah antara pakaian yang boleh kita saksikan. Jika mempelai kita ingin baju berwarna biru untuk menyerlahkan lagi lah majlis persandingan dengan ini bagi pakaian lelaki dan ini bagi pakaian pengantin perempuan dengan manik-maniknya sekali. Dan manik-manik ini bukan saja terdiri khusus untuk mempelai kita, tapi kita sebagai tetamu yang hadir juga tidak lengkap rasanya kalau baju itu terlalu ringkas. Dan sudah tentunya baju itu kita inginkan ada dengan kata orang ada sinar-sinarnya, dengan misal katalah kelengkapan ataupun aksesoris yang dapat kita saksikan, rantai, gelang tangan daripada manik. Dan gelang tangan seperti ini kita boleh membuat jika kita ada mempunyai kreativiti tersendiri, ataupun ianya memang senang kita dapatkan di kedai-kedai. Tapi ini mempunyai apa yang dapat kita saksikan adalah daripada mahasiswa kita yang membuat ya, dan juga hasil kajian mereka. Dan itu bagi gelang dan juga rantai khusus untuk perhiasan kaum wanita lah. Dan ini antara contoh-contoh manik seperti yang dikatakan tadi. Tidak lengkap kalau kita selaku tetamu yang hadir di majlis perkahwinan, tidak lengkap rasanya kalau baju kita terlalu ringkas. Tapi dengan adanya manik-manik yang dibuat dengan corak-corak yang berlainan, ini menambahkan mood kita untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan. Dan ini sebagai contoh apa yang dapat kita saksikan. Ini merupakan kreativiti daripada mahasiswi kita. Bukan saja yang dipatungan ini dapat kita saksikan, tapi mahasiswi kita sendiri mengenakan. Ini hasil kerja tangan mahasiswi kita. Bayangkan ya, dengan adanya kreativiti yang dapat kita saksikan ini sedikit sebanyak membantu kita untuk menambahkan lagi ekonomi, bukan saja ekonomi khusus untuk diri kita sendiri ataupun ahli keluarga kita, tapi juga membantu ekonomi negara daripada orang luar dan orang tani yang banyak mengenakan membuat pakaian ataupun membuat manik ini dengan harga yang tinggi, ada yang rendah. Tapi apa salahnya kita sebagai masyarakat di negara ini sama-sama membantu ekonomi negara kita dan juga menghasilkan apa jua produk yang ada di negara kita. Dan yang ini yang dapat kita saksikan gubahan hantaran dan juga gubahan bunga hidup, serta khusus untuk bunga untuk pemberian lah bagi hadirin yang datang di majlis-majlis pernikahan, majlis menghantar berian. Dan ini diungkapkan daripada mahasiswa kita. Dan tidak lengkap sekiranya kita mengadakan majlis perkahwinan kalau tidak ada jemputan. Kalau tidak ada jemputan, tetamu tidak akan hadir dan tidak mengetahui adanya majlis yang diadakan. Misal kata majlis menghantar berian, akad nikah, majlis persandingan. Dan inilah antara yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita, antara kad jemputan ini sebagai contoh, dan juga gift yang telah pun sama-sama mereka berikan lah. Mana gift ataupun boleh dikatakan hadiah daripada keluarga pengantin. Ini untuk untuk penghargaan daripada tetamu-tetamu kita yang hadir. Dan inilah yang dapat kita saksikan. Selain daripada itu juga, dengan adanya majlis perkahwinan ini, majlis-majlis yang besar ini, seperti yang di awal tadi kita mengatakan mengenai dengan pakaian tradisi Brunei, iaitu pakaian malam berbedak.
inilah antaranya seperti yang saya katakan, tidak lengkap kalau tidak ada pengangun dan juga mak andam yang mengenakan pakaian Brunei ataupun memakaikan pakaian Brunei, kerana ia bukan semudah yang dapat kita saksikan dan ia perlu ada ketelitian dan juga orang Ketangi mesti orangnya benar-benar pandai untuk memasang pakaian Brunei ini. Ada ini yang dapat kita saksikan, adanya bedak 7 warna. Kita juga bedak 7 warna ni kita sering menyaksikan kalau pengantin duduk di pelamin, siring-siring pengantin itu ada untuk diculiki orang Ketangi oleh tetamu yang hadir, dan juga adanya lulur bunga rampai, dan lulur ni khas untuk pengantin yang sebelumnya bersanding, selalunya seminggu sebelum sanding ada ni kena lulur ni pengantin, katanya untuk seri pengantin. Ini kerja pengangun. Itulah yang dapat sedikit sebanyak ya yang dapat kita ketahui dalam pameran yang dibawakan ketika ini daripada Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam. Dan kita akan sedikit sebanyaklah menemu bual ya mengenai gubahan. Jadi mungkin ini gubahan bunga hidup dan juga gubahan hantaran. Jadi Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Mengapa kami memilih gubahan hantaran dan bunga hidup sebagai kajian kami adalah disebabkan oleh gubahan ini adalah salah satu demand yang tinggi pada masa ini, permintaan yang sangat tinggi, di mana ianya sangat berguna untuk majlis-majlis yang ada pada masa kini, misalnya majlis perkahwinan, majlis gubahan bunga hidup lah, terutama di majlis-majlis untuk hantaran untuk sebagai perhiasan gubahan hantaran lah. Pelaminan masa ini demand atau permintaan itu sangat tinggi untuk menghias pelamin dengan menggunakan bunga hidup. Tujuan kami adalah untuk mengkaji sumbangan gubahan hidup ini dan hantaran ke ekonomi negara, dan untuk mengkaji gubahan, sejarah perkembangan gubahan ini, kedua-dua gubahan, mengenal pasti pemasaran dan termasuk pasaran gubahan ini di negara Brunei Darussalam. Untuk mengeluarkan penghasilan sendiri dari segi rangka hantaran mungkin disebabkan masa ini Brunei tidak ada dalam stage yang mengeluarkan hasil rangka sendiri. Contoh rangka hantaran lah, macam bakul-bakul masih diimport dari luar negeri. Ya. So kami masa ini sedang untuk mencuba untuk mempromosikan gubahan itu, bukan saja setakat gubahan di Brunei ini, tapi penghasilan dari rangka gubahan hantaran itu sendiri. Jelas sedikit sebanyak ya mengenai gubahan bunga hidup dan juga gubahan hantaran. Memang tepat sekali ya, kalau di negara kita masih lagi memerlukan benda-benda yang ada di luar negara untuk datangkan di Brunei, dan tapi apa salahnya demi untuk memajukan negara kita Brunei Darussalam, mereka juga memberikan inisiatif ya untuk mengembangkan minda dan juga penghasilan mereka melakukan sendiri. Dan kita juga ingin bertanyakan ini bagian apa nih? Pembuatan kad jemputan dan juga buah tangan ataupun campur. Silakan. Di sini seperti yang saya katakan, tidak ada tetamu jika tidak ada kad jemputan yang dibuat. Jadi kita ingin mengetahui lah sedikit sebanyak mengenai pembuatan kad jemputan dan juga buah tangan ataupun orang Ketangi Brunei atau panggil campur. Kira ada diberikan penjelasan sedikit lah. Pertama sekali mengenai proses pembuatan kad jemputan, secara ringkasnya of course lah macam first of all kena tempah dari customer, dan diorang bagi draft dan design apa yang diorang maukan, and then dari sana diorang berbincang dengan syarikat tersebut, diorang macam mana diorang maukan dari segi bentuk, jenis, harga, dengan mengenai harga yang berpatutan lah, ikut kemampuan mereka. Jadi sejauh ini bagaimana penelitian Dayanglah sendiri ya mengenai pembuatan kad jemputan, adakah ia akan memuaskan di masa akan datang ataupun lebih banyak peningkatannya? Dari segi pembuatan kad jemputan pada masa ini, apa yang dari hasil penyelidikan kami lah, kebanyakannya semakin berkembang maju dari segi bentuk dan jenis lah, dan harganya pun macam makin orang kalau makinnya meningkatnya tu makin moden, makin harganya pun ada meningkat lah. And then kalau macam dari segi pembuatan itu ia menghasilkan kad jemputan yang pelbagai jenis lagi dan pelbagai variasi dan ikut harga tertentu lah. Sejauh ini oleh kerana permintaan itu meluas orang Ketangi,
Adakah daripada pihak ada yang sendiri selain daripada apa kata orang meng-create ataupun memilih sendiri bentuk itu, jadi bagaimana? Siapa yang membuat kad jemputan ini? Okay, kalau dari segi siapa yang membuat tu kira termasuk pengusaha lah tu ha. Kalau kami mengkaji ada dua yang kami dapati masa ni lah. Yang pertama sekali, of course dimonopoli oleh bangsa asing. Macam contohnya lah Easy Printing, The Best Printing, Universal Printing, yang semuanya tu dari bangsa Cina. Dan kalau dari pengusaha Melayu, kami dapati kebanyakannya yang mengusahakan itu untuk sampingan sahaja. Pendapat sendirilah ha, kalau misalnya untuk kad jemputan kalau bagi yang inginkan harga yang simple dan ringkas, biasanya mereka boleh buat design ikut sendirilah ha, macam kira inisiatif sendiri ataupun kita ni mengorder dari kadai-kadai lah ha. And then kalau dari example kalau dari pengusaha tempatan, diorang kebiasaannya yang macam yang saya sebutkan tadi, mereka ada menawarkan package tertentu. Kad jemputan berserta dengan package souvenir untuk indah kira harga package lah yang murah. Okay, yang saranan itu kepada pengusaha yang tempatan, mereka haruslah macam bersungguh-sungguh untuk mengusahakan untuk berdaya saing dengan pengusaha bangsa asing. Mungkin belum mencapai tapi macam diorang boleh pelbagaikan lagi dari segi produk dan adalah supaya menarik pelanggan. Tanya ya mengenai dengan kad jemputan dan juga orang kata campur ataupun buat tangan. Alhamdulillah dengan adanya daripada kajian daripada mahasiswa-mahasiswi pengajian Brunei ini sedikit sebanyak memberikan mereka minda terbuka untuk sama-sama memajukan lagi apa yang ada di negara kita. Memang apa yang dapat kita saksikan ketika ini dengan adanya majlis perkahwinan ini, perkara yang kecil juga boleh mendatangkan hasil kepada kita. Apatah lagi kalau pakaian, khususnya pakaian pengantin dengan harga yang tinggi, rendah, itu tidak menjadi masalah asalkan majlis perkahwinan itu berjalan dengan lancar dan juga mempunyai majlis yang boleh dikatakan gah ataupun glamour. Dan yang pastinya biarlah kita walaupun dengan majlis perkahwinan yang besar-besaran, namun kita titik beratkan juga lah perbelanjaan kita agar kita tidak tergolong dalam golongan yang membazir. Namun begitu, hasil usaha mereka untuk mempamerkan khususnya pameran industri tradisi Brunei ini sedikit sebanyak memberikan kita matlamat tertentu dan juga memajukan negara kita Brunei Darussalam. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.